Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Dafina binti Fazal Effendi, nombor matrik 2020847582. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan Musyarakah Mutanakisah. Musyarakah Mutanakisah ini merupakan satu sistem moden yang diperkenalkan sebagai satu instrumen pembiayaan perbankan, dan ianya juga merupakan salah satu sistem muamalat moden yang diguna pakai pada masa sekarang ini. Kemudian ianya merupakan satu bentuk perkongsian apabila yang melibatkan dua rakan kongsi yang berjanji untuk membeli pemilikan rakan kongsi yang lain sehingga ianya memiliki sepenuhnya objek perkongsian tersebut. Musyarakah Mutanakisah ini juga merupakan satu pembiayaan yang diguna pakai dalam pembelian aset dan pembelian rumah. Kebanyakannya di Malaysia, seperti mana yang kita dapat lihat, kebanyakannya Musyarakah Mutanakisah ini diguna pakai dalam pembelian rumah. Selain itu juga ia boleh diguna sebagai pembiayaan untuk kenderaan, peralatan ataupun aset tetap, usaha sama dalam perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Sistem ini banyak diguna pakai kerana ianya memberi keuntungan kepada kedua-dua belah pihak, iaitu antara pihak pembiaya dan juga pihak bank. Musyarakah Mutanakisah mula digunakan ataupun mula diperkenalkan apabila pembiayaan bai'u bithamin ajil, iaitu pembiayaan secara ansuran, telah mendapat banyak kontroversi kerana terdapat unsur riba di dalam transaksi yang dilakukan. Kemudian produk yang diguna pakai iaitu Musyarakah Mutanakisah ini secara tidak langsung dapat membantu pelanggan atau pembiaya untuk membeli rumah secara berhasil kerana ianya menggunakan sistem perbankan Islam yang di mana dapat mengurangkan risiko kepada pembiaya sekiranya berlaku sebarang kerugian. Berbalik kepada konsep Musyarakah Mutanakisah ini, iaitu berkaitan dengan perkongsian, di mana sekiranya berlaku sebarang kerugian akan ditanggung bersama, iaitu kedua-dua belah pihak. Jadi di situ dapat mengurangkan risiko untuk pelanggan jika berlaku sebarang kerugian. Kemudian cara kaedah pembiayaan bagi konsep Musyarakah Mutanakisah ini, dia berasaskan penggunaan kontrak hybrid, iaitu penggabungan di antara beberapa akad dalam satu kontrak, iaitu musyarakah, bai' dan juga ijarah, di mana ianya merupakan satu inovasi yang telah pun dibuat penyelidikan dan pembangunan oleh tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama untuk mendapatkan dan juga bagi memenuhi kehendak pelanggan dalam memiliki aset dalam kehidupan. Konsep pembiayaan Musyarakah Mutanakisah ini bukan sahaja diguna pakai di Malaysia, tetapi terdapat juga negara-negara luar yang menggunakannya seperti Pakistan, United Kingdom, dan juga banyak lagi negara yang menggunakan konsep ini. Di Malaysia, bank pertama yang memperkenalkan Musyarakah Mutanakisah ini adalah Kuwait Finance House, iaitu bank pertama yang memperkenalkan Musyarakah Mutanakisah ini dan mendahului keseluruhan bank Islam dan juga bank komersial yang lain. Kemudian disusuli juga oleh bank Citibank, iaitu yang menawarkan kontrak tersebut di bawah program Home Partner I pada tahun 2007.
diikuti dengan bank-bank yang lain seperti Maybank Islamic, RHB Islamic Bank, Affin Islamic Bank dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ifa binti Rizwan, nombor matrik 2020605016. Saya daripada Kumpulan 6 akan menerangkan tentang definisi musyarakah dan musyarakah mutanan kisah. Pertamanya, sistem perbankan Islam pada masa kini semakin berkembang pesat berkat dengan pelbagai konsep patuh syariah yang digunakan di institusi perbankan hari ini. Perkembangan yang ditunjukkan semakin positif dari tahun ke tahun kerana hasil dari sistem ekonomi Islam telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan pendapatan negara. Dalam pada itu, berbagai perjanjian yang digunakan dalam sistem perbankan Islam di bawah undang-undang syariah mereka seperti wadhi'ah, mudarabah, musyarakah, wakalah, qardu al-hasan, ar-rahnu, hibah dan berbagai lagi yang digunakan dalam produk perbankan Islam pada masa kini. Seterusnya, kita pergi kepada definisi musyarakah. Secara istilahnya, al-musyarakah yang merupakan salah satu dari sistem perbankan Islam iaitu berasal dari kata akar al-syirkah yang bermaksud percampuran, iaitu pencampuran antara satu perkara dengan yang lain sehingga sukar untuk terpisah antara satu sama lain. Yang pertama, musyarakah atau yang sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi iaitu syaraka, yashriku, syarakan, wa syarakah yang bermaksud sekutu atau rakan syarikat, persatuan, kesatuan. Dalam pada itu, syirkah dari segi etimologi membawa maksud ikhtilat atau bermaksud mencampuri atau menggabungkan. Apa yang dimaksudkan? Kepentingan percampuran di sini adalah orang yang mencampurkan harta benda dengan harta yang lain sehingga sukar antara satu bahagian dengan bahagian yang lain untuk dibezakan lagi. Yang kedua, Syekh Daud dalam kitab Furu' al-Masail telah memberikan definisi ringkas mengenai istilah musyarakah sebagai sekutu, dan ini merupakan makna yang paling umum dalam istilah musyarakah secara umumnya. Yang ketiga, menurut ulama fiqh, musyarakah merujuk kepada hak dua atau lebih orang terhadap sesuatu tanpa pembahagian tertentu. Sebagai contoh, seperti dua orang atau lebih yang bersepakat dan berkolaborasi dalam memiliki sebilangan tanah tanpa ditentukan had dan batasan bagi sempadan masing-masing. Seterusnya, daripada perspektif yang berbeza, istilah musyarakah yang diambil sumber dari buku-buku antaranya ialah, menurut Said, musyarakah adalah perjanjian kerjasama yang dimeterai antara pemilik dana untuk mengumpulkan modal melalui usaha sama dan pengurusan bersama sebagai bahagian dari hubungan perkongsian. Bahagian hasil ditentukan sesuai dengan kontrak, biasanya berdasarkan jumlah modal yang dipindahkan dan peranan setiap pihak. Selain itu, menurut Naf'an, musyarakah adalah perjanjian kerjasama yang berlaku antara pemilik modal, rakan musyarakah untuk menggabungkan modal dan bersama-sama menjalankan perniagaan di sebuah syarikat dengan bekali pengagihan pendapatan sesuai dengan kontrak, sementara kerugian ditanggung secara berkadaran dengan tambahan modal. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis musyarakah. Dalam terminologi fiqh Islam, musyarakah terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu syirkat al-milk dan syirkat al-aqdu. Baiklah, bahagian pertama, musyarakah merujuk kepada pembahagian harta ketika dua atau lebih orang memiliki sesuatu yang berlaku secara tidak sengaja, qahran atau ijbariyah. Misalnya, mewarisi harta bersama atau secara sukarela, ikhtiyariyah, kerana berkongsi membeli sesuatu. Seterusnya, bahagian kedua musyarakah difahami sebagai perjanjian yang berlaku antara dua atau lebih untuk berkongsi harta. Ia mempunyai 4 jenis, iaitu syarikat al-abdan yang ataupun dikenali sebagai syarikat al-amal, ataupun perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibahagi bersama. Seterusnya, syarikat al-mufawwadah
iaitu perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas maupun kuantiti harus sama dan keuntungannya dibagi rata. Seterusnya, syarikat al-wujuh yang bermaksud perserikatan tanpa modal. Dan yang terakhir iaitu syarikat al-inan yang menggabungkan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara sepadan dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai kesepakatan. Walau bagaimanapun, mazhab Syafi'i telah memandang dan berpendapat bahawa tiga bentuk musyarakah yang pertama adalah batal dan satu-satunya yang sah dan diterima ialah syarikat al-inan. Seterusnya, terdapat jenis musyarakah yang lain iaitu syarikat al-mudarabah yang membawa maksud bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi dengan kesepakatan bersama. Seterusnya, kita masuk kepada syarat dan rukun musyarakah. Syarat musyarakah yang ada tiga. Yang pertama, keluarkan teks yang menunjukkan persetujuan setiap anggota persatuan kepada pihak yang akan melupuskan harta kesatuan. Yang kedua, anggota kesatuan mestilah saling mempercayai kerana masing-masing mewakili satu sama lain. Dan yang ketiga, harta campuran menjadikan hak masing-masing tidak dapat dibezakan sama ada mata wang atau bentuk yang lain. Seterusnya, rukun musyarakah. Bagi rukun musyarakah, para ulama telah berselisih pendapat mengenai rukun-rukun syirkah sebagaimana menurut pandangan ulama Hanafiyah yang mengatakan rukun syirkah terbahagi kepada dua, iaitu ijab dan qabul. Hal ini kerana sesebuah syirkah itu terhasil akibat daripada adanya proses ijab dan qabul, iaitu akad. Baiklah, rukun musyarakah yang pertama iaitu sirat ijab dan qabul yang membawa maksud mengenai syarat undang-undang dan sama ada menandatangani kontrak syirkah yang mengandungi kandungan transaksi dan ayat kontrak mesti mengandungi makna membenarkan penggunaan barang syirkah dari peseronya atau orang yang memiliki share dalam sesuatu badan perniagaan atau dikenali sebagai pemegang share. Yang kedua ialah al-aqidan, iaitu objek perikatan. Bagi syarat untuk menjadi ahli kesatuan adalah yang pertama orang yang waras, yang kedua remaja, dan yang ketiga bebas atau tidak di bawah paksaan. Ia juga memerlukan rakan kongsi untuk berwibawa dalam memberi atau berikan representasi sewajarnya. Musyarakah juga bermaksud mewakili harta yang akan diusahakan. Dan yang ketiga iaitu mahallul aqdu, iaitu objek perikatan. Dapat dilihat bahawa objek-objek perikatan itu merangkumi modal dan karya-karyanya. Di ibu negara yang terdapat dalam persatuan, bentuk-bentuk berikut akan diterima pakai, iaitu yang pertama, dana yang disediakan mestilah tunai, emas, perak atau setara. Yang kedua, modal yang mungkin terdiri daripada aset perdagangan. Yang ketiga, modal yang dilampirkan oleh tiap-tiap pemegang share ataupun pesero hendaklah dijadikan satu atau ringkasnya menjadi harta perkongsian serta tidak boleh dibahaskan dari mana datangnya modal tersebut. Seterusnya, definisi musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah pada asalnya adalah konsep pemecahan perkongsian, pengecutan dan penambatan pemilikan. Pembiayaan ini bermaksud bahawa dalam tempoh pembiayaan, bahagian dalam aset bank akan menurun. Sebaliknya, bahagian dalam aset tersebut pelanggan akan naik. Proses ini berlanjutan hingga akhirnya setelah matang, pemilikan aset dipindahkan sepenuhnya ke harta pelanggan. Seterusnya, syarikah bermaksud mencampurkan dua sifat dengan cara yang mustahil, kenal pasti bahagian yang terpisah. Dan kepentingan syarikah menurut mazhab Maliki adalah bahawa adalah hak semua rakan untuk berurusan dengan mana-mana bahagian harta bersama dalam perkongsian tersebut. Bagi pendapat Hanbali,
Yang penting ialah syarikah adalah perkongsian yang mempunyai hak untuk mendapat keuntungan atau berurusan sebagai perkongsian. Manakala menurut Syafi'i, mendakwa bahawa syarikah adalah organisasi hak kolektif dikaitkan dengan aset tertentu untuk dua orang atau lebih. Seterusnya, mutanakisah yang sebaliknya berasal dari kata dasar nakosa yang bermaksud mengurangi atau sedikit daripadanya. Musyarakah mutanakisah yang signifikan dari segi bahasa ialah perkongsian yang semakin berkurang atau ia juga berakhir dengan pemilikan tunggal. Secara istilahnya, musyarakah mutanakisah bermaksud konsep perjanjian berkanun yang antara pemodal yang menjadi rakan kongsi memberi hak kepada rakan kongsi lain untuk memiliki aset dengan satu atau lebih pembayaran, iaitu secara beransur-ansur berdasarkan syarat yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Musyarakah mutanakisah juga merupakan perjanjian perkongsian yang akhirnya akan pemilikan penuh salah satu daripada pihak dan penamatan perkongsian. Selain itu, terdapat 3 kombinasi kontrak dalam satu kontrak di musyarakah mutanakisah, iaitu kontrak musyarakah, ijarah dan al-bai'. Dan sangat mustahak syarat-syarat kontrak dilaksanakan secara berasingan. Yang terakhir, kita masuk kepada hukum musyarakah mutanakisah. Sebahagian besar daripada fuqaha menerima kewajipan musyarakah mutanakisah selagi ia mematuhi undang-undang al-musyarakah dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Ianya berdasarkan dalil nakli iaitu nas Al-Quran, penggunaan kias, kaedah fi al-aslu fi al-muamalat al-ibahah iaitu asal-usul undang-undang muamalat adalah perlu dan keperluan pelabur iaitu bank dan pengguna iaitu pelanggan untuk kontrak. Seterusnya, sebilangan orang tidak menerima kewajipan musyarakah mutanakisah. Contohnya Ahmad Salus, Hussein Kamil Fahmi, Salih Al-Marzuki dan beberapa yang lain. Pandangan ini juga dinyatakan setelah melihat beberapa syubhah, keraguan muncul dalam kontrak. Misalnya, Al-Qardu Al-Ribawi, Bai' Al-Inah, Al-Wa'du, Bai' Al-Wafa' dan kekurangan unsur Al-Daimumah iaitu teruskan. Namun, Ahmad Salus menerima keperluan musyarakah mutanakisah sekiranya beberapa panduan yang ditetapkan dapat diikuti. Dan yang terakhir, Akademi Fiqh Islam telah bersepakat bersama di bawah satu resolusi yang mengharuskan musyarakah mutanakisah selagi mana ia mempunyai dan memenuhi hukum-hukum umum al-syirkah serta mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Kemudian berkaitan dengan dalil musyarakah mutanakisah. Terdapat ulama yang mengharuskan dalam konsep musyarakah mutanakisah dan ada juga yang mengharamkannya. Terdapat keharusan yang dibenarkan dalam konsep ini iaitu musyarakah mutanakisah ini walaupun ianya melibatkan beberapa kontrak yang digabungkan ke dalam satu dokumen. Antara ulama yang mengharuskannya adalah majoriti pendapat ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i dan juga ulama Hambali. Mereka berhujah mengenai pergabungan akad adalah sah dan ianya diharuskan menurut syarak. Mereka juga berpendapat bahawa ia selaras dengan hukum asal akad adalah harus dan tidak dilarang selagi mana tidak mempunyai dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan dari ayat surah Al-Ma'idah ayat pertama mengenai tentang keharusan dan kesahihan mengenai kontrak musyarakah mutanakisah yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang dibacakan kepada kalian
Yang demikian itu enggan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya. Melalui ayat ini dapat difahami, ayat ini berkaitan tentang perintah kepada setiap orang-orang yang beriman agar mereka memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, sama ada janji tersebut kepada Allah ataupun antara manusia, selagi mana perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Berbalik kepada ayat ini berkaitan dengan konsep musyarakah mutanakisah, berkaitan dengan perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian antara manusia dan manusia sebagai contoh dalam perdagangan. Khususnya di sini berkaitan dengan perdagangan, selagi mana perjanjian tersebut tidak melanggar hukum syariah yang telah ditetapkan, maka ianya diharuskan ataupun dibenarkan. Kemudian terdapat juga sebagian ulama yang berpendapat dalam mengharamkan penggabungan akad ini, iaitu ulama dari kalangan Zahiriyah. Mereka berhujah bahawa agama Islam ini telah sempurna dan telah diperjelaskan dalam setiap hukum dan semua perkara. Maka tidak perlu kepada penjelasan yang lain dan hukum-hukum yang baru yang tiada dalam Al-Quran. Mereka beranggapan ini telah melampaui batas kerana keharusan dalam menggabungkan akad tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Berdasarkan firman surah Al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud, barang siapa yang melampaui ketentuan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bagi fahaman kalangan Zahiriyah ini, mereka menggunakan dalil ini sebagai hujah untuk mengatakan bahawa akad dan syarat yang tidak dinyatakan dalam agama merupakan satu perkara yang melampaui batas dan hal-hal baru, iaitu bid'ah. Ini disebabkan oleh Islam ini telah pun sempurna dari setiap perkara dan hukum semasa hayat Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan di sini kita dapat mengetahui bahawa musyarakah mutanakisah ini walaupun menggunakan penggabungan akad di dalam dokumennya, iaitu menggabungkan beberapa akad, iaitu musyarakah, baik dan ijarah, ianya diharuskan dan dibolehkan selagi mana perjanjian tersebut tidak melanggar hukum syariat ataupun tidak berlaku riba ataupun dan sebagainya. Nama saya Hairul Izzati binti Hairul Anwar, matrik nombor 200455974. Okey, jom kita tengok perbezaan musyarakah dengan musyarakah mutanakisah. Yang pertama ialah musyarakah ialah kontrak yang terlibat dalam urusan perniagaan. Kebiasaannya musyarakah terlibat dalam urusan perniagaan, manakala musyarakah mutanakisah pula terlibat dalam pemilikan sesebuah harta secara berperingkat. Apa lagi perbezaan musyarakah dengan musyarakah mutanakisah? Musyarakah melibatkan perkongsian modal dari segi kewangan untuk menjalankan suatu perniagaan, manakala musyarakah mutanakisah melibatkan persetujuan dua pihak untuk berkongsi pemilikan sesebuah harta untuk beberapa tempoh tertentu. Okey, di sini musyarakah kebiasaannya melibatkan dalam urusan jual beli. Contoh, ada dua atau tiga orang, dia mengeluarkan modal, setiap orang mengeluarkan modal untuk menjalankan satu perniagaan. So ia dikira sebagai musyarakah lah, dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui bersama. Okey, musyarakah mutanakisah pula ni biasanya melibatkan dua pihak, mana satu pihak untuk ingin memiliki sesebuah aset dan dia tidak cukup wang untuk wang sepenuhnya lah untuk memenuhi harga sesebuah aset tu, seperti rumah. Okey. Dan pihak yang kedua ni dia akan bantu pihak yang pertama tadi untuk memiliki aset tersebut dengan membayar
nilai yang lebih besar ataupun 90% daripada harga rumah tersebut. Tapi dengan syarat orang yang pertama tadi ataupun pihak yang pertama tadi akan membayar semula baki 90% harga rumah tersebut secara ansuran. Okey, apa lagi perbezaan musyarakah dan musyarakah mutanakisah ni? Musyarakah dia akan berakhir dengan pemilikan keuntungan yang dibahagikan kepada setiap pihak yang terlibat seperti pada perjanjian awal kontrak. Jika pada awal tadi 3 orang terlibat yang mengeluarkan modal untuk menjalankan perniagaan, so pada akhir kontrak tersebut keuntungan yang diorang dan mereka dapat daripada perniagaan tersebut akan dibahagikan kepada setiap pihak mengikut persetujuan pada awal kontrak. Manakala musyarakah mutanakisah akan berakhir dengan pemilikan tunggal. So pemilikan tunggal ni apa? Pemilikan tunggal ni ialah pemilikan pada satu pihak sahaja. Jika tadi ada 2 pihak, iaitu pihak bank dengan juga pihak pelanggan, pada akhir kontrak musyarakah mutanakisah pihak pelanggan akan memiliki aset iaitu rumah tersebut lah secara tunggal. Bermakna kontrak dia bersama pihak bank tadi telah tamat. Baik, seterusnya ialah pandangan ulama tentang musyarakah mutanakisah. Dari apa yang saya dapat ialah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Beliau mengatakan musyarakah mutanakisah kebiasaannya terlibat dalam pemilikan aset seperti rumah, kereta dan juga tanah. Pihak yang terlibat pula ialah kebiasaannya ialah pihak bank ataupun syarikat-syarikat tertentu dan juga pihak pelanggan, iaitu yang ini memiliki aset tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin bin Azami. ID saya 2020470224. Sekarang saya ingin menerangkan tentang pengaplikasian musyarakah mutanakisah di Malaysia. Aplikasi musyarakah mutanakisah di Malaysia ini digunakan untuk membuat pembiayaan sesebuah rumah ataupun aset ataupun hartanah. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara pembiayaan musyarakah mutanakisah. Terdapat 2 cara pembiayaan musyarakah mutanakisah kat Malaysia ni. Yang pertama secara ijarah dan yang kedua secara ijarah mausufah fi zimmah. Secara ijarah ini kita membuat pembiayaan secara pajakan yang dibayar secara beransur-ansur untuk membeli sesuatu aset. Seterusnya, ijarah mausufah fi zimmah ini kita membuat bayaran awal pendahuluan yang dikira sebagai bayaran pendahuluan sewa. Okey, ijarah mausufah fi zimmah ini digunakan untuk membeli sesuatu aset ataupun rumah yang belum siap dibina ataupun masih dalam pembinaan. Ijarah ini digunakan untuk membuat pembiayaan kepada aset yang telah siap dibina ataupun sesebuah rumah yang telah siap dibina. Okey, seterusnya dalam slide ni kita nak dapat lihat terdapat sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan operasi musyarakah mutanakisah untuk membuat pembelian rumah di Malaysia. Okey, operasi musyarakah mutanakisah ini terdapat 3 pihak yang terlibat, iaitu pihak pelanggan, pihak pemaju dan pihak bank. Okey, berdasarkan gambar operasi musyarakah mutanakisah dalam pembelian rumah, prosedur yang pertama, pihak pelanggan ataupun kita akan membuat persetujuan bersama pihak pemaju untuk mendapatkan CJ perjanjian jual beli iaitu sebagai bukti atau dokumen untuk diajukan kepada pihak bank ketika memohon pembiayaan nanti. Okay, CJ perjanjian jual beli ini mestilah di atas nama pelanggan dan nama pihak bank yang kita pilih. Sebagai contohnya bank Maybank ataupun bank Islam, bank yang kita minat untuk kita membuat kontrak musyarakah mutanakisah ni lah. Okey, seterusnya kita akan menemui pihak bank untuk memohon pembiayaan secara musyarakah mutanakisah dengan mengemukakan dokumen yang diperlukan oleh pihak bank. Okey, setelah kita mendapat persetujuan bersama antara pihak bank dan pelanggan dalam kontrak musyarakah mutanakisah ni, pihak bank dan pelanggan akan
bersama-sama mengeluarkan modal untuk membeli rumah dengan nisbah sebanyak 90% dan 10% dalam pembelian rumah tersebut. Jadi 90% ini untuk pihak bank dan 10% untuk pihak pelanggan. Seterusnya, pelanggan akan mendiami rumah tersebut jika rumah tersebut telah siap dibina, dan seterusnya akan membuat bayaran secara ijarah. Pelanggan akan membuat bayaran kepada pihak bank secara beransur-ansur iaitu ijarah sehingga tamat tempoh perjanjian yang ditetapkan. Pada masa yang sama, pelanggan juga akan membeli equity dari pihak bank. Di mana equity ini adalah nilai pasaran rumah semasa, yang mana equity ini boleh naik, nilainya boleh naik dan turun. Tak tahu lah, kurang faham sikit. Seterusnya, jika rumah tersebut belum siap dibina, pelanggan akan membuat bayaran secara ijarah, mausufah fi zimah, atau nama lainnya bayaran pendahuluan sewa. Setelah rumah tersebut dah siap, bayaran pendahuluan sewa itu akan dikira sebagai bayaran bulan yang pertama setelah rumah tersebut diduduki oleh pelanggan. Setelah selesai bayaran secara sempurna mengikut tempoh tertentu yang ditetapkan, rumah tersebut akan berlaku pemindahan hak milik daripada pihak bank kepada pihak pelanggan. Setelah itu selesailah akad musyarakah, kontrak musyarakah mutanakisah antara pihak bank dan pihak pelanggan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafrina binti Abdul Kadir akan menerangkan sedikit sebanyak tentang isu dan cabaran dalam kontrak musyarakah mutanakisah. Isu berkaitan kaedah pembiayaan secara musyarakah mutanakisah ini telah timbul pada 2012 di RHB Islamic Bank. Isu pertama adalah melibatkan isu berkaitan dengan status ansuran pelanggan bagi rumah yang belum siap dibina atau belum disiapkan. Berikutan isu tersebut, menurut pegawai yang bertugas di RHB, bayaran ansuran yang dilakukan semasa rumah masih belum siap atau sedang dalam pembinaan ini ia dikenali sebagai bayaran pendahuluan sewa. Operasi ini dijalankan dengan cara bank memegang dan mengumpul wang ansuran yang dibayar pelanggan sehinggalah rumah tersebut siap untuk diduduki pelanggan. Wang yang terkumpul tadi akan diperuntukkan semula setelah pelanggan mendapat rumah tersebut, sama ada sebagai bayaran sewa rumah atau sebagai bayaran pelanggan ke atas pembelian equity bank. Jadi ini bermaksud wang ansuran sebelum rumah tersebut siap itu bukan sesuatu tidak pasti tujuannya, malah ia disimpan oleh bank untuk kegunaan ketika rumah siap dibina. Seterusnya, isu kedua pula mengenai status sewaan yang dibuat pelanggan. Kekeliruan ini timbul apabila rumah yang dikongsi tersebut disewa oleh salah satu rakan kongsi dan bukannya pihak ketiga. Persoalannya di sini adalah berkenaan dengan bayaran sewa sama ada dikira berdasarkan keseluruhan rumah, sedangkan rumah tersebut juga sebahagiannya milik pelanggan. Jadi, mengikut pengamatan yang diambil, hal ini dapat diperjelaskan menggunakan dua kaedah, sama ada mengira nilai sewaan berdasarkan keseluruhan rumah atau keduanya mengira kadar sewa berdasarkan kepada bahagian milik bank sahaja, kerana pelanggan tidak perlu menyewa bahagian miliknya sendiri. Dan yang ketiga pula, isu berkaitan dengan kadar keuntungan yang dikenakan dengan meletakkan indikator tertentu ketika penyelesaian awal hendak dibuat. Untuk isu tiga ini, pengiraan sewa berdasarkan kadar semasa kerana RHB Islamic Bank sama seperti bank-bank lain yang menawarkan produk pembiayaan perumahan berasaskan konsep musyarakah mutanakisah. Ini mengira kadar sewa berdasarkan kadar semasa, iaitu berasaskan penanda araj benchmark BFR, iaitu Base Financing Rate. Bagi RHB Islamic Bank Berhad, cabaran yang dihadapi oleh mereka adalah berkaitan dengan pengaruh unjuran kadar keuntungan bank yang dikenakan ke atas pelanggan apabila berlaku kenaikan dalam kadar semalaman, iaitu overnight policy rate dan juga BFR. Hal ini tidak menjadi masalah kepada pelanggan sekiranya ekonomi berada dalam keadaan stabil
Namun, apabila berlaku peningkatan OPR atau operasi dasar semalaman, bank tidak akan terpengaruh dengan kadar OPR tersebut yang dijemakan dalam BFR yang dikenakan bank kepada pelanggan yang menerima pembiayaan. Apabila OPR tinggi, maka BFR juga akan dinaikkan dan ini akan menyebabkan keuntungan yang dikenakan bank kepada pelanggan juga akan dinaikkan. Perkara ini mengakibatkan timbulnya masalah di mana pelanggan terpaksa menanggung bayaran lebih ketika keadaan ini berlaku. Justru, produk pembiayaan secara Islam ini diperlukan sebagai langkah untuk mengatasi yang mana produk pembiayaan secara Islam ini dilakukan supaya perbankan Islam tidak dianggap mengamalkan gharar, ikrah dan juga perkara yang terlarang. Hal ini kerana RHB Islamic Bank secara rasminya telah menetapkan bahawa setiap produk perbankan Islam yang tawarkannya mempunyai kadar ceiling iaitu cap rate bagi kadar keuntungan yang dikenakan. Ini bermakna walaupun ekonomi meningkat tinggi sekali manapun, kenaikan OPR dan BFR yang berlaku nanti, bank tidak akan terpengaruh sepenuhnya dengan kadar yang ditetapkan. Dan kita beralih pula kepada isu yang timbul dalam pembiayaan melibatkan perkhidmatan perbankan Kuwait Finance House Malaysia Berhad. Isu pertama yang diutarakan ialah berkaitan dengan tiadanya kadar ceiling cap rate keuntungan bagi produk pembiayaan perumahan di Kuwait Finance House Malaysia Berhad. Ini kerana produk-produk mereka tidak mempunyai kadar ceiling sehingga mengundang tanda tanya kerana kebiasaannya produk-produk perbankan Islam di Malaysia mempunyai kadar ceiling keuntungan, khususnya produk yang merujuk kepada kadar keuntungan terapun, kerana 100% kadar terapung ini adalah bergantung kepada kadar pembiayaan asas menurut Islam iaitu Base Finance Rate BFR. Menurut sumber yang diperolehi, BFR ini dipengaruhi oleh kadar semalaman serta melibatkan elemen kos dana yang ditetapkan oleh bank yang menjadi isu kedua kepada Kuwait Finance House Malaysia Berhad. Justru, timbul persoalan tentang bagaimana Kuwait Finance House Malaysia Berhad tidak meletakkan sebarang kadar ceiling untuk produknya kerana ini dapat mengundang kepada gharar. Namun begitu, mereka tetap memberi alasan dengan mengatakan kadar ceiling keuntungan seolah-olah menjadi sesuatu produk itu mempunyai dua harga. Berdasarkan keputusan Majlis Penasihat Syariah yang berpusat di Kuwait, perbuatan ini adalah tidak diharuskan berlaku. Namun untuk produk pembiayaan perumahan, kadar ceiling ini tidak diperlukan adalah disebabkan oleh produk mereka yang berkadar tetap. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh pihak Kuwait Finance House Malaysia Berhad dalam menawarkan produk pembiayaan perumahan berdasarkan musyarakah mutanakisah ialah untuk meyakinkan pemaju supaya melaksanakan kontrak musyarakah mutanakisah secara tiga pihak. Dalam hal ini, syarikat Kuwait Finance House Malaysia Berhad telah mengambil langkah mengatasi iaitu dengan memastikan pihak pemaju berjanji secara hitam putih supaya rumah yang masih dalam pembinaan tersebut dapat disiapkan. Kemudian, cabaran yang kedua pula ialah berkaitan dengan event of default EOD iaitu masalah kegagalan pelanggan dan pemaju menunaikan tanggungjawab mereka berasaskan perjanjian. Masalah ini dipecahkan kepada tiga iaitu yang pertama, pelanggan gagal membuat bayaran ansuran pada tempoh ditetapkan. Yang kedua, pelanggan gagal melebihi 6 bulan tanpa memberi notis. Dan juga yang terakhir adalah pemaju gagal menyiapkan rumah yang diingini pelanggan. Jadi dalam mengatasi masalah ini, pihak Kuwait Finance House Malaysia Berhad telah mengambil langkah mengatasi dengan memastikan produk pembiayaan perumahan yang dijalankan adalah bertepatan dengan syarat yang ditetapkan Islam. Maka pihak perbankan Kuwait Finance House Malaysia Berhad ini telah menyediakan penyelesaian dan kaedah yang terbaik dalam menangani cabaran tersebut, di mana pembicaraan dengan pelanggan dan seterusnya memberi dua pilihan kepada pelanggan sama ada memulakan semula wang ansur tersebut
iaitu wang pendahara pelanggan sepenuhnya ataupun pihak Kuwait Finance House Malaysia berhak bercadang agar mendapatkan kebenaran untuk membangunkan sendiri rumah tersebut sehingga rumah siap untuk didiami pelanggan. Oleh itu, hal ini dapat menyenangkan hati pelanggan kerana tidak perlu risau sekiranya rumah mereka gagal disiapkan pemaju. Jadi, inilah kelebihan yang hanya terpakai untuk rumah kategori dalam pembinaan atau belum dibina.